sifat sabar, sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam mengelakkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang mazmumah, yang tidak baik dalam diri kita, dan sabar ketika mana kita diuji, dilanda musibah, ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah kebaktian orang yang beriman kepada Allah, hari kiamat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 177. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa baraka wa sallam, ya ayyuhan nas abshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannata bis salam aw kama qala. Ini kasih Tan Nazir Musim Masjid Nurul Amin berikan saf pimpinan dan kuasa Masjid Nurul Amin, seluruh ahli qaryah Masjid Nurul Amin, ibu-ibu, ayah, adik, kakak, abang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Syiah, hadirin hadirat mukminin mukminat, para alim, para asatizah yang berada di sekitar kawasan Masjid Nurul Amin Merbau Sempak ini. Apa khabar semua tuan-tuan pada malam ni? Syad semua tuan-tuan. Jadi alhamdulillah ana malam ni sebenarnya bersifat pengganti pada sahabat ana Fadil Tuanku Ustaz Rahim Nasir. Tadi ana hubungi dia, Ustaz Rahim ada kosong tak malam ni? Malam ni surau ana ada kekosongan. Jadi dia kata malam ni ana ada kuliah sebenarnya. Dah ada dah, dia kata. Ana on the way balik daripada daripada Kedah. Okey tak apa Ustaz dah ada tak apalah. Tuan aku sahabat kita Syekh Syarif, kita punya biro dakwah kan. Sajalah tok iklan, kok ada kosong sini kan. Kita pun kosong free kan. Jadi ana pun biro dakwah juga. Sambil tu Cik Ustaz untuk surau kita. Tanya-tanyalah kok mana ada kosong kan. Syekh Syarif kata pula ada seorang ustaz tu dia daripada Kedah, dia kata kan.
tapi dia on the way. Jadi kalau dia confirm tak dapat datang, baru kita call balik. Jadi kita tengok Syekh Syarif call anak, WhatsApp ustaz, boleh datang ustaz Rahim Nasir sangkut dekat jalan jam. Daripada Al-Ustaz tadi, anak dengar berita pun tadi dekat Gopeng sangkut, dekat Simpang Pulai pun jam. Dia tak sampai ni Ustaz Rahim ni kan. Jadi beritahu lah Ustaz Rahim, nampak gaya anak yang kena ganti hantar malam ni. Jadi sahabat anak yang seorang lagi dapat di Suara tadi, dapat di SP Ustaz Zulhilman Muhammad daripada Jabatan Penjara Malaysia, Sungai Buloh kot. Tadi dapat datang ke Suara lah, ganti yang slot yang kosong pada malam ni. Apapun tuan-tuan, semua tu adalah perancangan Allah Subhanahu Taala, dan kita kena ingat kita merancang dan Allah Taala pun merancang, tetapi perancangan Allah Taala itulah sebenarnya yang terbaik. Jadi alhamdulillah anak pun datang kat sini pun tak disangka-sangka pada malam ni. Jadi alhamdulillah dapat rezeki lah berjumpa dengan ibu ayah di Masjid Nurul Amin yang hebat ni, insya-Allah. Mudah-mudahan kita menyahut apa yang dipanggil seruan daripada Nabi SAW, balighu anni walau ayat, sampaikanlah daripadaku, kata Nabi SAW, walaupun sepotong ayat, walaupun beberapa patah hadis yang bakal kita dengar pada malam ni, walaupun beberapa potong ayat Quran yang bakal kita dengar pada malam ni, insya-Allah kita ambil manfaat supaya kita dapat istiqamah dengan apa yang dapat kita pelajari pada malam ni. Insya-Allah tuan-tuan yang dirahsiakan, malam ni anak bercadang nak sambunglah pada sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji yang harus ada pada diri kita sebagai pendukung Ahlussunnah wal Jamaah, di mana yang digariskan oleh Al-Imam Ghazali rahimakumullah, dan kitabnya yang suhur, kitab yang masyhur itu kitab Hidayatus Salikin, ataupun sebagian daripada kitab yang tinggi lagi, itu kitab yang besar lagi, kitab Ihya Ulumuddin, dan ada sebagiannya dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Jadi Al-Imam Ghazali rahimahullah menggariskan ada 10 sifat-sifat terpuji yang harus ada pada kita sebagai pendukung Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita sebagai pendukung Ahlussunnah wal Jamaah ni kena ada sifat-sifat yang terpuji dalam diri kita untuk menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan diri kita sentiasa menjadi hamba-hamba Allah taala yang sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang Allah sebut dalam surah Az-Zariyat, tujuan kita manusia ni jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Ba'da'udzu billahi syamil alim minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk apa tuan-tuan? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain daripada ibadah tuan-tuan, Allah Ta'ala juga jadikan kita ni sebagai khalifah di atas muka bumi ini, untuk menggalas dan mengikut tanggungjawab untuk mentadbir dan mengurus dunia dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi syamil 'alim minasyaitonir rajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi ini, tuan-tuan. Jadi pasal itulah tuan-tuan, Allah Ta'ala menyatakan bahawa tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk dijadikan sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Dan ekoran daripada penciptaan manusia tuan-tuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia yang bergelar khalifah itu bertanggungjawab untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala ini dengan segala perancangan dan segala pembangunan seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti mengikut syariat dan landasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dia, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Sebab apa? Di antara matlamat dan tujuan seterusnya manusia kita ni jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Dan inilah merupakan satu matlamat yang sangat besar, satu matlamat yang sangat masyhur, dan merupakan satu intisari kepada segala matlamat yang lain. Jadi banyak ayat Quran yang menerangkan kepada kita tuan-tuan, ibu ayah yang dirahsiakan tentang perkara ini. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jasiyah
ayat yang ke-18. Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Kesudahannya kami jadikan engkau, yakni wahai Muhammad, dan utuskan engkau menjalankan satu syariat yang cukup lengkap dari hukum hakam beragama, maka turutlah syariat itu dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui perkara yang benar. Dan dalam surah Maidah ayat 49 Allah Ta'ala berfirman lagi, tuan-tuan, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Shadaqallahul azim. Dan hendaklah engkau menjalankan hukum di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka. Itulah tuan-tuan di antara tujuan kita ni dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas muka bumi ini. Jadi antara 10 sifat-sifat yang terpuji yang harus ada pada kita, sempat yang kita bincang pada pertemuan lepas, sempat sampai perkara yang keempat, sampai sifat zuhud. Nak ulang balik, yang pertama kita kena sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang nak sebut kita ni bertuah, tuan-tuan. Sebab apa? Allah Ta'ala bagi kita kesempatan pada malam ni untuk datang solat maghrib berjamaah. Alhamdulillah dapat kita duduk dalam majlis ilmu pada malam ni dengan keadaan suasana yang tenang, suasana yang aman, damai, tanpa ada dengar bunyi peluru-peluru kat luar tu, tuan-tuan. Tanpa kita dengar bunyi ledakan-ledakan bom di mata-mata tempat. Di mana sahabat-sahabat kita di bumi Gaza, Palestin sekarang, tuan-tuan, insya-Allah sekarang ni hampir lebih dah 10,000 yang terkorban syahid. Habis hampir 4,000 lebih dekat 5,000 dah. Kaum wanita yang syahid, kanak-kanak pun lebih kurang 5,000 lebih dah syahid. Ya, bayi-bayi kecil, tuan-tuan, masya-Allah. Warga Mas pun hampir dekat 600 orang sudah syahid. Dan persekolahan anak-anak kita di bumi Gaza pun telah ditutup. Sebab apa, tuan-tuan? Telah tamat sistem pendidikan mereka di sana. Kerana 95% daripada anak-anak yang bersekolah, tuan-tuan, semuanya telah syahid disebabkan oleh terkena ledakan bom daripada Yahudi, laknatullah. Jadi pasal tu, tuan-tuan, kita kat sini seperti yang anda sebut dalam pertemuan lepas, kita nak pergi berjuang, nak angkat senjata, kita tak mampu, tuan-tuan. Jadi apa yang boleh kita buat, teruslah dengan doa kita. Mana tahu ada doa-doa di kalangan kita ni, ada doa yang mustajab. Ya Allah Ta'ala makbulkan doa kita ni. Jadi sebab apa, doa ni adalah senjata yang paling ampuh bagi orang-orang mukmin. Jadi itu yang mampu kita lakukan di bumi Malaysia ni. Teruskan dengan qunut nazilah kita. Kalau dapat setiap waktu solat fardu kita, setiap kali rakaat yang terakhir tu buat qunut nazilah, lagi cantik. Dalam keadaan situasi semasa yang sekarang ni, kalau nak buat masa solat sunat pun boleh, kita buat khusus solat hajat, lepas tu kita buat qunut nazilah pun boleh. Tapi yang lebih utama, tuan, qunut nazilah ni kita buat pada tiap-tiap kali solat wajib kita. Subuh sampai ke isyak, zuhur, asar pun boleh kita baca qunut nazilah. Untuk kita doa agar Allah Ta'ala memberikan kesejahteraan kepada sahabat-sahabat kita yang berada di bumi Gaza, walaupun jasad mereka terkorban, walaupun roh mereka terpisah dengan secara yang tragis dan menyayat hati, tuan-tuan. Tapi kita kena yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut apa, tuan-tuan? Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Inilah janji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala janji, tuan-tuan, kamu hai manusia, aku akan uji dengan sedikit ujian, dengan ketakutan terhadap musuh-musuh kamu. Aku akan uji dengan sedikit ujian terhadap kelaparan dalam kehidupan kamu. Aku akan uji dengan sedikit ujian terhadap harta benda kamu. Aku akan uji dengan sedikit ujian wal anfus, kematian jiwa yang berlaku. Kematian jiwa ni kematian yang berlaku mungkin akibat peperangan, seperti sahabat kita di bumi Gaza, mungkin disebabkan oleh bencana alam, disebabkan musibah yang lain dan sebagainya. Dan
Allah Ta'ala uji kita dari segi hasil tanaman kita, tuan-tuan, dari segi pendapatan manusia di atas muka bumi ini. Dan mereka yang diuji, mereka hendaklah menjadi orang-orang yang sabar. Dan Allah Ta'ala sambung dalam ayat 156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang beriman apabila mereka ditimpa musibah, iaitu mereka ditimpa musibah, mereka mengucapkan, dari Allah kami datang dan kepada Allah kami akan dikembalikan. Jadi inilah tuan-tuan sahabat-sahabat kita yang berada di bumi Gaza, Palestin, mereka sangat beriman dengan ayat ini dan mereka yakin walaupun mereka meninggal dunia, mereka pasrah dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka telah dijanjikan, tuan-tuan, masya-Allah, mana yang Nabi sebut bila kita ditimpa musibah, sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Nabi SAW, satu hadis riwayat daripada Ummu Salamah, menyatakan Ummu Salamah ni mendengar Nabi SAW bersabda. Ummu Salamah ni adalah bukan zaujah Nabi, antara salah seorang daripada isteri-isteri Nabi. Abu Salamah ialah suami asal kepada Ummu Salamah ni. Ummu Salamah ni asalnya suami dia Abu Salamah, sahabat Nabi SAW. Tapi Abu Salamah ni dia telah gugur syahid di dalam peperangan bersama dengan Rasulullah SAW. Antara salah satu peperangan, Nabi SAW dia berperang sebanyak 27 peperangan dalam kisah hidupnya. Dan sahabat Abu Salamah ini sempat bersama dengan Nabi dalam salah satu peperangan ni, tetapi beliau gugur syahid. Jadi bila dia gugur syahid ni, Nabi SAW menikahi jandanya, isterinya, sebagai isteri Nabi SAW. Jadi Ummu Salamah ni mendengar Nabi menyatakan, barang siapa yang apabila ditimpa musibah, sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tuan-tuan, ibu ayah semua ikut anak, kita ambil berkah daripada hadis Nabi SAW ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi ni daripada Allah, kita datang daripada Allah, kita akan dikembalikan. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, semoga dengan ujian musibah yang kau timpakan pada diri kami ni, ya Allah, kau gantikanlah dengan pahala dan yang lebih baik lagi. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat kita yang berada di Gaza, Palestin, walaupun mereka terpaksa bergelumang dengan peluru-peluru, dengan ledakan bom-bom di sana sini, tapi mereka tetap yakin dengan ujian musibah yang ditimpakan kepada mereka ni, hatta sehingga nyawa mereka melayang demi mempertahankan bumi Al-Aqsa Asy-Syarif yang sangat-sangat mulia dan yang suci, bumi ketiga yang suci. Mereka sanggup menjadi syahid, berkorban demi menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan benarlah janji Nabi daripada hadisnya, Nabi kata, orang yang bermusibah ni, semoga dengan ujian musibah yang ditimpakan kepada ni, kau gantikanlah kepada kami pahala yang lebih baik dan keadaan yang lebih baik lagi. Maknanya bila dia syahid, tuan-tuan, masya-Allah, Allah Taala menjanjikan syurga, pahala syahid, dan Allah Taala menjanjikan kehidupan syurga yang lebih menyeronokkan mereka sebenarnya, tuan-tuan, di alam akhirat. Jadi sahabat-sahabat kita kat sana, walaupun mereka nampak tragis, nampak sadis, tuan-tuan, sampai berpecah, sampai terbuai-buai, tuan-tuan tengok sahabat-sahabat kita yang kena bom dan sebagainya masih diselamatkan daripada bangunan, tuan-tuan. Ada kanak-kanak yang terbuai, habis hancur, tuan-tuan, badan dia. Jadi walaupun mereka, jasad mereka sebegitu diperlakukan, tetapi insya-Allah Allah Ta'ala bergantikan dengan mereka pada pahala syahid, dan insya-Allah dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teruskan, tuan-tuan, kita berdoa dengan qunut nazilah kita. Dan sediana yang anda sebut, bagi kita yang ada sedikit rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, sedikit lebihan rezeki yang Allah kurniakan kita, sama-sama kita terus berinfak, tuan-tuan, untuk tabung Palestin. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan sedikit dana yang kita kumpul daripada bumi Malaysia ni, daripada masjid kita ni, masya-Allah, dapatlah membantu sahabat-sahabat di sana yang keputusan bekalan air
yang keputusan, bekalan elektrik pun tak ada tuan-tuan, komunikasi pun tak ada. Sampai dekat doktor, hospital-hospital pun tuan-tuan terpaksa melakukan operation pembedahan tanpa ada elektrik, tanpa ada bius dan sebagainya tuan-tuan. Jadi sama-sama lah tuan-tuan, inilah sumbangan yang dapat kita sumbangkan. Mudah-mudahan nanti Allah Ta'ala kalau ditanya kita apakah sumbangan kita terhadap saudara-saudara mara kita berada di Gaza, Palestin, adakah kita hanya berpeluk tubuh saja? At least adalah jawapan yang kita nak jawab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi yang pertama, kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita untuk terus meneruskan pernafasan kita pada malam ini, sebab ada lagi hayah dalam diri kita, ada lagi kehidupan. Selagi mana ada kehidupan, selagi itulah Allah Ta'ala membuka seluas-luasnya peluang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sempat nak terangkan pada pertemuan yang lepas, ialah hadirkan rasa khauf, takut kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut seorang hamba kepada seorang pencipta. Kita ni adalah hamba dan Allah Ta'ala ni dia bersifat Al-Khaliq, bersifat yang maha mencipta, yang mencipta kita. Dan seperti mana anda sebut pada pertemuan lepas, kalau ibu ayah masih ingat lagi, kita ni ibarat musafir je, sementara je yang menumpang teduh di sebatang pohon yang rindang. Cukup masa kita beredar, dan kita ni ibarat macam barang pinjaman yang diberikan pinjam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat barang pinjam ni tuan, bila masa tuan dia nak ambil balik barang yang dipinjamkan, dia akan ambil bila-bila masa itu tuan. Allah Ta'ala kalau nak ambil kita bila-bila masa je, Allah Ta'ala boleh ambil kita. Lepas itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qiyamah ayat 26 dan ayat 27. Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, kalla idza balagatit taraqi wa qila man araqa. Apabila nyawa sampai di kerongkok, malam digorgin, apabila nyawa sampai di tenggorokan, pada masa itu tuan-tuan, manusia dalam keadaan yang kelang kalibut, yang kacau bilau, hau biru, semua tertanya-tanya siapakah yang dapat selamatkan kita daripada dicabut roh kita oleh malaikat maut. Dan ketika itu Allah Ta'ala mencabar manusia, hei manusia, kamu sangka kamu hebat kat dunia ni, kamu rasa pangkat darjat kamu yang tinggi kat dunia ni, kamu panggillah mana-mana orang yang hebat, panggillah mana-mana tabib-tabib yang hebat, bomoh-bomoh yang hebat, doktor-doktor yang hebat, engineer yang hebat, orang-orang kaya, hartawan, jutawan yang hebat. Ia boleh menahan aku daripada mencabut nyawa roh hamba-Ku yang aku nak cabut ni, yang dah sangkut dekat hangkum ni. Dia tak siapa pun yang boleh dapat tolong kita. Jadi pasal itulah, selagi mana Allah Ta'ala bagi hayah pada kita, selagi itu Allah Ta'ala bagi kebebasan, keluasan untuk kita bertaubat dengan sebaik yang mungkin. Sebab apa? Selagi ada hayat dalam kandung badan kita ni tuan-tuan. Jadi patut kena hadirkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut ni macam mana tuan? Takut sesungguh kita takut ni takutnya sebagaimana orang-orang yang berilmu. Orang-orang berilmu ni lah orang yang paling takut sekali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana yang Allah sebut dalam surah Al-Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah siapa tuan? Ialah hamba-hambanya yang berilmu. Inilah orang yang takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa tuan? Bila hamba yang berilmu ni, bila seorang Muslim tu beriman pada Allah Ta'ala, bila dia mengenal zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jiwa dia pasti akan mewarisi perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia sentiasa melakukan perkara yang ma'ruf, yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia sentiasa meninggalkan segala perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tu'minuna billah, dan dia terus beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar iman dan takwa. Jadi pasal tu bila kita sebut takwa ni apa? Takwa ni takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sebut takwa dia mesti ada ta'muruna bil ma'ruf
wa tanhauna 'anil munkar. Jadi pasal itulah dengan adanya rasa takut kita pada Al-Khaliq, Allah yang Maha Mencipta kita ini, dapat bantu diri kita sebagai seorang mukmin, mukminah yang baik untuk sentiasa melipat kali gandakan amalan soleh kita dan meninggalkan segala perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga yang disebut oleh Imam Ghazali ialah sifat kasih pada Allah. Itu kisah sikap kasih, sifat mahabbah, kasih pada Allah dan Rasul melebihi daripada segala-gala yang lain. Seperti mana nak sebut, kalau tak silap lah, kalau Tuan Ibu Wayah mesti ingat lagi satu kisah akidah yang murni. Bagaimana kisah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada cerita lah kan, mungkin anda ulang balik lah sebagai tu ulangan. Bila dia masuk Islam, ayah dia Abi Waqqas dapat tahu anak dia masuk Islam. Sa'ad Abi Waqqas ni beritahu pada Sayyidina Sa'ad, hai Sa'ad, kau tunjukkan di mana aku Rasulullah, di mana dia Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia bertanya pada ayah dia, untuk apa ayah nak jumpa Muhammad ni kan? Jadi Abi Waqqas berkata, kau bawakan aku Muhammad tu sekarang, aku nak penggal leher dia. Dia nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Sayyidina Sa'ad dengar ayah dia sendiri nak bunuh Sayyidina Nabi Muhammad SAW, dia berkata pada ayah dia, wahai ayah, sekiranya ayah nak bunuh Nabi Muhammad SAW, ayah terpaksa berhadapan dengan saya akan mempertahankan batang tubuh Nabi SAW daripada diapa-apakan. Sebab apa tuan? Dalam benak fikiran Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, dia mengetahui bahawa seandainya insan yang bernama Muhammad SAW ini, buah hati kekasih Allah Subhanahu wa taala ini, seandainya dia dibunuh ataupun ditamatkan, riwayatkan hidupnya, maka akan terbentuklah dakwah Islam yang akan disebarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di seluruh pelosok dunia. Jadi pasal tu dia sanggup pertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta mengorbankan nyawa dia sendiri. Tak cukup dengan tu, mak dia pula datang jumpa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Mak dia berkata pada Sayyidina Sa'ad, kenapa kau ikut agama yang dibawa oleh Muhammad itu? Muhammad ni seorang ahli sihir. Muhammad ni seorang kazab, seorang yang pembohong. Mari kita balik kepada agama asal nenek moyang kita, iaitu menyembah berhala Lata wal Uzza. Jadi mak dia kata, kalau kau tak nak balik agama asal kita, mak nak mogok lapar sampai mak mati. Jadi Sa'ad bila dengar mak dia kata macam tu tuan, dia pun terfikir. Dia jawab pada mak dia apa tuan? Dia kata pada mak dia, wahai ibu, seandainya wahai ibu, sebab apa, demi kasih dia pada Allah dan Rasul dia melebihi dia sekali lain, seandainya wahai ibu, Allah Ta'ala mengurniakan pada ibu 100 kali nyawa sekalipun, dan nyawa ibu itu dipisahkan satu persatu, dicerai-beraikan satu persatu. Ibu hidup, ibu mati, ibu hidup, ibu mati 100 kali pun, hatta 100 kali pun, wahai ibu, aku tetap akan mempertahankan agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nak menunjukkan tuan, kasih pada Allah, kasih pada Rasul itu melebihi daripada segala-galanya, yang akan dapat melahirkan jiwa insan yang benar-benar cintakan agama Allah Subhanahu wa taala dan rela berjuang berjihad demi berkorban demi menegakkan agama Allah Subhanahu. Begitu juga dengan sahabat-sahabat kita di Gaza, Palestin tuan, mereka sanggup untuk mempertahankan bumi Gaza. Ada yang disuruh berpindah, mereka tak nak berpindah. Sebab dia kata, Gaza, Palestin ini adalah milik kami, tanah milik kami. Kami akan mempertahankan dan kami tidak akan berikan walaupun seinci pun kepada Zionis Israel la'natullah, hatta nyawa kami terkorban. Jadi mereka harapkan doa daripada kita je, supaya doakan agar mereka dapat melihara bumi Palestin. Itu kasih yang sangat tinggi, kasih pada Allah dan Rasul yang sangat tinggi ditunjukkan oleh sahabat-sahabat kita di bumi Gaza, Palestin. Yang keempat, sifat zuhud itu sifat bersederhana dalam diri kita. Jangan kita melampaui batas dalam kehidupan kita. Jadi Imam Ghazali sebut zuhud ni ialah satu corak kehidupan kita, kehidupan manusia, insan mukmin, yang dapat mengekang, mengawal jiwanya daripada segala rupa bentuk kesenangan duniawi yang melalaikan, sambil berusaha menegakkan, sambil berusaha untuk meninggalkan segala perkara yang tidak baik di dalam kehidupan dia. Jadi itu kena ada sifat zuhud dalam diri kita. Dan malam ni kita masuk satu lagi tuan, kita ambil sifat sabar.
kena ada sifat sabar dalam diri kita. Salah satu daripada sifat yang terpuji yang harus ada dalam diri kita, firman Allah Subhanahu wa taala, wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Shadaqallahul azim. Dan kami, yakni Allah, akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersabar itu pahala mereka menurut apa yang telah mereka kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan sabar-sabar ni dia begitu suka sebenarnya untuk kita laksanakan, kecuali bagi orang-orang yang kuat iman dia, kecuali bagi orang-orang yang tabah menghadapi segala mihnah dan tribulasi dalam kehidupan dia. Misalnya sabar atas melakukan ketaatan, seperti mengerjakan solat, sabar dalam nak mengeluarkan zakat, sabar dalam kita nak siyam, berpuasa dan sebagainya. Jadi di samping itu di bawah yang muslim, sabar juga dalam menjauhi maksiat juga diutamakan, seperti menjauhi sifat-sifat mazmumah dalam diri kita. Seperti apa? Sifat-sifat ujub, seperti sifat sombong, sifat ghurur, suka mengumpat, bercakap perkara yang sia-sia dan lain-lainnya, dan seterusnya. Bersabar atas kecelakaan dan musibah yang menimpa seperti penyakit, kemarau, kekurangan makanan dan sebagainya. Itu kena ada sifat sabar. Maknanya 3 sifat sabar cabang dia: sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam mengelakkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang mazmumah, yang buruk dalam diri kita, dan yang ketiga ialah sabar ketika mana kita ni ditimpa ujian dan musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa sekadar itulah yang dapat kita sampaikan pada malam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit yang kita dapat ini kita jadikan inzar, peringatan buat diri kita. 5 sifat-sifat yang terpuji yang harus ada pada diri kita. Yang pertama, kena sentiasa bertaubat pada Allah taala. Yang kedua, kena hadirkan rasa takut pada Al-Khaliq yang mencipta kita. Yang ketiga, kena ada sifat mahabbah, kasih pada Allah, kasih pada Rasul, melebihi daripada segala-galanya, yang di antara salah satu daripada ciri-ciri halawatul iman, yang Nabi sebut, dikasih pada Allah dan Rasul, melebihi dari segala lain. Dia bertemu dan berpisah dengan sahabatnya kerana Allah SWT, dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah diselamatkan oleh Allah SWT, dan dia benci untuk dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu taala. Dan yang keempat ialah kita sentiasa ada sifat zuhud, bersederhana dalam diri kita, dalam kehidupan kita, ambil dunia secara qanaah yang secukupnya, dan jadikan dunia sebagai jambatan untuk kita menuju ke akhirat. Dan yang kelima ialah sifat sabar, sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam mengelakkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang mazmumah, yang tidak baik dalam diri kita, dan sabar ketika mana kita diuji, dilanda musibah, ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dari 5 sifat ini, dan insya-Allah kalau kesempatan kita sambung di sesi yang akan datang, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب النار، وفتنة المحيا والممات، وشر المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله بالعالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.